Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang menyertai saya pada malam ini untuk mendengar sedikit wacana yang saya rasa amat penting untuk kita berkongsi. Dan saya doakanlah pada malam ini semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini percubaan saja sebenarnya bagi saya kerana buat pertama kalinya saya mengendalikan wacana ini secara solo. Tapi ada beberapa sebab lah yang menyebabkan saya berusaha untuk mewujudkan wacana ini pada malam ini. Tergesa-gesa sebenarnya kerana tidak dirancang, tidak ada perancangan. Cuma saya rasa perlu menjawab beberapa isu yang telah timbul dan ramai juga yang telah bertanyakan soalan yang tidak saya dapat saya beri jawapan dalam ruang yang sempit di Facebook. Jadi saya menggunakan wacana ini secara live pada malam ini untuk berbincang, berkongsi ilmu dan pengetahuan tentang tajuk isu-isu dalam pemikiran dan tafsiran sejarah Malaysia hingga kini, khususnya dengan melihat kepada trend pemaparan dan tafsiran sejarah yang ada dalam media masa pada inilah. Jadi saya sebenarnya malam ini saya cuba untuk berbicara secara santai sahaja tentang tajuk ini, walaupun tajuk ini sebenarnya agak serius, tetapi saya cuba untuk meringankanlah. Jadi baik, sebelum saya mulakan wacana ini, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak mukadimah kenapa saya memilih tajuk ini. Sebenarnya tajuk ini sebelum ini sudah pun disentuh dalam bersama dengan saudara Muhammad Iqbal Aras dalam Neo Melayu, tetapi saya memilih sekali lagi kerana apa yang saya bicarakan malam ini sebenarnya tidak dibentangkan pada malam tersebut kerana hanya ada soal sesi soal jawab saja. Tapi ada aspek-aspek penting lah untuk saya berkongsi dengan saudara-saudari pada malam ini yang saya rasa dapat menjelaskan, menjernihkan isu-isu yang timbul berkenaan dengan topik-topik sejarah dalam media masa pada ini. Sebenarnya banyak isu yang timbul berkaitan dengan aspek sejarah pada ini, dan anda sebenarnya boleh perhatikan dalam media masa, dalam akhbar, dan bahkan ditulis dalam buku dan sebagainya. Isu-isu yang kadang-kadang biasa tapi ada juga yang agak kontroversi, dan saya melihat dalam konteks ini sebenarnya peranan ahli sejarah itu tidak menonjol, kerana ahli sejarah tidak bersuara dan akhirnya mereka yang bukan dalam bidangnya yang mengambil peranan sebagai juru bicara atau juru cakap daripada sejarah dalam isu-isu sejarah yang besar lah, yang menimbulkan kontroversi dan yang memerlukan satu perbahasan yang lebih seimbang tanpa ada sikap memihak dan sebagainya. Jadi saya berharap pada malam ini saya dapat mewakili suara ahli sejarah yang sebenar, bukan lagi suara ahli politik, ketua parti, ketua cawangan, para penyokong pemimpin dan sebagainya lah, kelompok pejuang agama, pejuang bangsa dan sebagainya. Saya cuba untuk menjelaskan di sini bahawa saya berbicara pada malam ini sebagai ahli sejarah, dan anda kena faham dalam konteks itu. Saya tidak boleh memihak, saya tidak boleh cenderung. Saya cuba untuk meletakkan diri saya di tengah-tengah di antara pandangan-pandangan, dan saya meraihkan perbezaan-perbezaan. Baik, ini adalah perkongsian sejarah semata-mata, bukannya, dan pandangan saya tidak semestinya mesti dipegang sebagai satu pandangan yang sebagai benar secara mutlak atau diterima secara ketat. Saya tidak mahu memaksa anda. Mungkin dari sudut anda betul, mungkin dari sudut anda juga salah, itu terpulang pada anda. Mungkin ada juga kelemahan-kelemahan dari sudut pandangan saya ini yang mungkin boleh lagi diperbaiki dan diperbetulkan. Dalam sejarah ini kadang-kadang aspek tafsiran itu tidak memihak pada kita dan sebagainya. Saya ingat kita cubalah untuk bersikap sederhana dan menerima pandangan-pandangan ada itu, dan kalau kita berbeza mungkin kita boleh mengkaji lagi sama ada
ia boleh diterima atau tidak. Baik, benar dalam konteks media sosial pada ini, ramai sudah menjadi ahli sejarah, jadi juru bicara sejarah, yang bagi saya sebenarnya bila saya perhatikan ada aspek-aspek tertentu yang saya rasa perlu diperbaiki lah. Pertamanya ialah dari aspek bacaan tersebut. Saya nampak juru cakap sejarah dalam media sosial ni bila mereka menceritakan atau mereka menulis tentang sejarah, yang tertanya bagi saya ialah sejauh manakah mereka ini telah pun mengkaji sejarah itu dengan sedalam-dalamnya. Karena saya tengok trend itu agak condong berasaskan pada apa yang telah terpapar dalam buku teks sejarah. Maknanya dari sini mereka mungkin telah terdedah dengan sejarah pada peringkat awal dalam buku teks lagi, tapi mereka mungkin terbaca satu dua tulisan dan sebagainya dan terus cuba untuk menjelaskan tentang aspek sejarah itu dari sudut kefahaman yang mereka sedia ada. Jadi dalam konteks ini saya tidak melihat perbincangan itu bersifat fundamental dari sudut disiplin sejarah. Kerana disiplin sejarah ini dia mempunyai satu kaedah, dalam sejarah ini ada kaedah dia, ada cara dia. Dan kita dalam konteks sejarah ini kita cuba untuk tidak menjatuhkan satu penilaian dan juga pengadilan moral yang sangat ketara sifatnya, terutama dalam aspek bila kita berdebat dan sebagainya lah. Baik, jadi pada hari ini dalam pembincangan tentang sejarah yang wujud dalam media sosial pada hari ini, kita terikat dengan situasi ataupun keadaan sekitar kita, di mana elemen-elemen seperti macam hari inilah, zaman PKP, COVID, elemen-elemen politik, keadaan-keadaan itu mempengaruhi sudut pandangan kita, lebih lagi dalam konteks masyarakat Malaysia ini yang terdedah dengan elemen itu begitu ketara sekali. Mungkin bagi masyarakat kita dia menganggap penting, terutama bagi orang Melayu lah. Baik, apapun saya dalam konteks ini cuba untuk mengajak anda untuk bersama-sama berkongsi idea dan bersikap terbuka, cuba untuk bertolak ansur, bersederhana dan seimbang sebaik mungkin lah. Kenapa saya nak kata ini awal-awal? Kerana saya mahu menjelaskan kepada anda kena memahami dari sudut saya sebagai seorang ahli sejarah. Saya tidak mahu memihak, saya tidak mahu menghukum, dan saya juga mahu mengajak kita untuk melihat secara objektif yang mungkin, tanpa menetapkan satu pendirian dahulu sebelum kita mendengar apa saya terangkan ini. Dan kemudian lepas habis wacana ini, anda buatlah keputusan, buatlah rumusan masing-masing, terpulanglah pada anda untuk menerima atau tidak. Kerana kadang-kadang bila saya berbicara ni, saya melihat dari segi respon yang kadang-kadang ada yang tidak bersetuju dan sebagainya. Itu biasa bagi saya. Bahkan kita dalam disiplin sejarah ini, memang dari segi ujian untuk tidak setuju itu, ketidaksetujuan dan perdebatan itu adalah sangat ketara. Daripada peringkat kita belajar di tahun pertama di universiti sampailah kita mendapat ijazah PhD ini, kita mesti pertahankan, kita dikritik, kita ditegur dan sebagainya. Itu satu perkara yang lumrah. Bahkan pada hari ini pun bila kita hantar artikel, buku dan sebagainya, dicemuh dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang lumrah. Tetapi yang apa yang saya ingin jelaskan ialah perspektif masing-masing itu tidak harus diraikan. Perbezaan pandangan itu bukanlah menunjukkan bahawa kita ini bermusuh dan sebagainya, ada isu peribadi di sini, tak ada. Kadang-kadang saya pun keras juga dari segi memberikan pandangan. Itu cara saya sebenarnya, kerana saya melihat dalam konteks bahawa saya perlu bertegas dalam perkara-perkara tertentu, maka agak nampak keras sikit bahasa saya. Mungkin dah kebiasaan macam tu, kerana saya suka mengkritik. Dalam sejarah ni memang kita kalau nak bersikap kritikal, memang kita selalu mengkritik. Kalau kita memaparkan naratif itu saja, maka kita tidak akan nampak begitu kritikal dalam sejarah. Jadi dalam konteks ini tak ada masalah untuk kita berbeza pandangan. Anda boleh untuk tidak bersetuju dan sebagainya. Ini perlu difahami, dan anda tidak perlu menerima lah pada pandangan saya ini bahawa betul. Bahkan saya selalu mengajak pelajar saya supaya mempersoalkan saya, baca sebanyak mungkin untuk cari kelemahan-kelemahan apabila saya memberi kuliah dan sebagainya. Kerana dengan itu saja saya akan dapat membaiki dan memahami dari sudut kefahaman mereka. Tetapi itu tidak berlaku lah, jangan berlaku. Baik, jadi dalam konteks wacana pada malam ini, saya nak mulakan. Umumnya kita sering melihat di media sosial lah sasaran saya. Dan itulah yang saya perhatikan setiap masa akhir-akhir ini.
kerana saya sangat aktif sama PKP dan juga tengah sabatika. Tidak ada apa sangat yang perlu dibuat selain daripada kerja-kerja menulis. Saya memerhatikan dalam media sosial ni, terutama dalam Facebook. Banyak berlaku, kadang-kadang berlaku perbalahan, cemuh menyemuh, kecaman, kecam-mengecam dan sebagainya dalam isu-isu yang berkaitan dengan sejarah. Dan kebanyakan yang berdebat ini saya perhatikan bukanlah ahli sejarah. Mereka peminat sejarah dan itulah saya tertanya-tanya, adakah mereka ini sudah pun membaca buku sejarah secukupnya semasa mereka cuba untuk merumuskan suatu perkara ni. Banyak isu bertimbul berkisar tentang soal seperti asal usul kita ni, identiti peradaban masyarakat kita, isu kolonialisme dan kesan-kesan dia, siapa yang menjadi pejuang kemerdekaan. Ini telah timbul sejak lama dah, saya perhatikan. Isu komunisme ini kontroversi, isu pendatang, kemudian terbaru baru ni isu tentang buku teks sekolah yang menimbulkan perdebatan sampai report polis dan sebagainya. Jangan lupa isu tentang komunisme ini sampai mengheret saudara Haji Mat Sabu ke mahkamah. Macam tu sekali tahap kita berdebat sejarah itu sampai ke mahkamah lah. Tapi nak buat macam mana, itulah keadaan yang kita harus hadapi dalam konteks kepentingan sejarah. Pada ini orang sudah melihat bahawa sejarah itu penting dan memang ia penting pun. Saya akan terangkan selepas ini. Kemudian isu-isu ini tak selesai lagi. Pada akhir-akhir ini kita tengok isu telah timbul isu, misalnya buku terbaru tentang isu pendidikan dan kaum, isu kaum. Kemudian timbul lagi isu tentang perhambaan akhir-akhir ini. Kononnya bahawa British adalah pihak yang menghapuskan perhambaan. Betul ke tidak? Pada kurun ke-19 British kenakan undang-undang, kebetulan di Britain pada masa itu tahun 1830-an sudah ada undang-undang yang menegaskan bahawa perhambaan itu dihapuskan di Britain. Tetapi adakah itu bermakna bahawa tidak ada perhambaan lagi sampai ke hari ini? Baik, isu perebutan kuasa ada juga dibincang sana sini. Kemudian isu pengkhianatan, contohnya ada yang berbincang tentang pengkhianatan pembesar-pembesar bangsawan-bangsawan Melayu semasa Melaka diserang oleh Portugis. Banyak kali saya soal, kerana saya begitu mengetahui aspek tersebut. Banyak bahan Portugis yang saya telah baca, saya cuba untuk menguji, sebab itu saya menyoal. Dan saya ingat apabila telah dikongsi, share sana sini, dia menyebabkan kekeliruan. Dan masyarakat menganggap bahawa itulah fakta yang betul, tanpa mempertikaikan siapa yang bawa dan siapa yang telah mengkajinya dan memaparkan fakta-fakta tersebut. Bagaimana mereka boleh menimbulkan isu pengkhianatan ini, kerana dia tidak begitu berlaku dalam sejarah. Dan saya tidak pasti siapa ahli sejarah yang telah membuktikan wujudnya pengkhianatan ini. Ini persoalan yang sangat besar lah, kerana kita bila bercakap sejarah, kita harus mengetahui daripada mana sumber dia. Rujukan itu sangat mustahak. Baik, jadi dalam konteks inilah saya melihat bahawa apa yang berlaku, tafsiran sejarah yang wujud pada hari ini adalah tidak mendalam, tidak ilmiah sifatnya, menyerong, dan ideologi itu bagi saya telah menguasai tafsiran kita. Saya ingat itu kita harus akui. Bila saya perhatikan cara kita menghuraikan sejarah ialah ideologi itu ada di belakang kita. Bukan fakta itu dahulu, fakta itu datang kemudian. So fokus kita utama bila kita berbicara tentang sejarah, bukan kita nak mencapai fakta sejarah, tapi kita nak menghukum dan nak menjatuhkan pengendalian moral. Dan bagi saya dalam konteks sejarah, disiplin sejarah itu adalah satu perkara yang paling kita tolak, paling kita elakkan. Lebih lagi bila kita nak menjatuhkan pengendalian moral, kita nak menghukum orang, watak-watak ni. Dan anda kena ingat bahawa kita ni ada pertanggungjawaban, terutama kita sebagai orang Islam ni, bila kita nak berbicara tentang sesuatu, kita nak menghukum, kita nak menjatuhkan satu kesalahan pada suatu pihak, dia ada pertanggungjawaban dari segi dosa pahala. Dia bukan terpisah terus, walaupun ini dalam disiplin sejarah, kerana yang menimbulkan isu seperti fitnah dan sebagainya. Orang yang tidak bersalah kita salahkan, orang yang bersalah kita sanjung dan angkat dan sebagainya, memutihkan mereka. Dan akhirnya menyebabkan mungkin suatu kelompok, satu bangsa itu dipersalahkan akibat daripada kesilapan-kesilapan kita dalam mentafsirkan sejarah. Jadi elemen objektif itu sangat ditekankan dalam sejarah. Ahli sejarah berdebat tentang objektiviti dalam sejarah ini berpuluh-puluh buku. Mereka menekankan perlunya pengadilan moral ini diketepikan dahulu. Bincang fakta itu dari sudut bagaimana kita nak rumuskan secara seimbang dahulu.
Pengadilan moral itu datang selepas kita habis berbicara, bukan dia datang masa kita berbicara. Bukan kita nak menghukum. Kecuali dalam aspek yang sangat jelas seperti penjajahan. Penjajahan ni kita tak bincang pun kita tahu dah bahasa dia. Memang sangat negatif. Dan kemudian kita tidak boleh bersikap prejudis. Dalam konteks bila kita baca satu penulisan sejarah tu, terus kita membuat satu keputusan, ini yang betulnya. Ini masalah. Anda kena faham bahawa dalam penulisan sejarah dia bukan senang. Saya nak menghasilkan satu buku, baru ni saya dah terbitkan satu buku tentang Revolusi Perancis. Bahan rujukan saya 200 lebih buku dan juga artikel-artikel yang saya rujuk. Pembacaan macam tu sekali, kerana tidak cukup 10, 20 tak cukup. Anda yang terlibat dalam disiplin ini memang anda tahu itu sifat dia, disiplin sejarah. Jadi saya melihat bila munculnya orang yang bercakap tentang sejarah, mereka copy and paste satu alamat akhbar ke, satu pernyataan oleh ahli sejarah ataupun pemimpin ke dan sebagainya, terus buat satu rumusan. Dan ini menjelaskan bahawa mereka sebenarnya sudah ada elemen prejudis. Dia bukan mencapai sejarah. Anda kena ingat, ada perbezaan antara mereka yang bercakap tentang sejarah, cuba untuk memaparkan sebaik mungkin kebenaran sejarah tersebut secara objektif, dengan mereka yang mengheret fakta sejarah itu untuk tujuan-tujuan yang lain daripada sejarah. Dan saya ingat itu adalah satu yang ketara lah. Sebab itu saya ni, peringkat awal ni saya sudah mahu mengundur diri dah. Kata dah nak pencing dah. Tapi bila saya fikir balik, saya rasa saya terpaksa untuk terus kekal dalam Facebook ini, mungkin tahun inilah yang terakhir, kerana saya melihat ahli sejarah tidak bercakap tentang ini. Malang sekali lah kan ahli sejarah, dan kita pun sebenarnya dalam era kepupusan. Ahli sejarah ni era kepupusan. Kita tidak ada ahli sejarah sarjana yang besar-besar yang bercakap tentang aspek ini. Dan ini telah mengelirukan masyarakat lah, kerana pakar dia, saya pun kepakaran saya sejarah. Tapi saya tidaklah mengaku saya pakar segala serbi, tapi dalam bidang-bidang aspek yang saya kaji itu memang saya tahu tahap dia dan bagaimana, dan berhaklah untuk mengulas dan sebagainya. Dan itu saya rasa bagi dalam konteks hari ini ahli sejarah kurang ada dalam media sosial ni. Mereka masih lagi dalam tahap cenderung konservatif ni, yang agak ortodoks sikit pendekatan menulis dan sebagainya, dan saya rasa masyarakat tidak membaca sangat tulisan-tulisan mereka, terutama dalam konteks hari ini yang suka untuk melihat penulisan itu dalam bentuk yang berindeks tinggi, ISI, Scopus dan sebagainya. Walhal masyarakat kita hampir tidak mendapat apa-apa manfaat daripada tulisan-tulisan tersebut. Baik, persoalan yang nak ditimbulkan ini ada dua lah yang besar dalam konteks wacana ini. Satu ialah kenapa isu-isu sejarah ini? Ini satu soalan yang penting. Kenapa isu-isu sejarah ini yang tertentu sudah menjadi begitu penting pada masyarakat? Kenapa begitu diberi perhatian yang begitu meluas sekali di media massa, di media sosial, dalam akhbar, bahkan dihasilkan pula dalam bentuk buku-buku yang ditaja ataupun disokong oleh kelompok-kelompok tertentu dalam bentuk isu-isu yang boleh mencetuskan polemik, isu-isu yang kontroversi, dan tidak ada nampaknya yang menulis sejarah pada hari ini bukanlah pakar-pakar yang betul-betul bersifat ahli sejarah itu sendiri. Kalau anda perhatikan, salah satu disiplin sejarah ini dia ada kritikan sumber. Kritikan sumber, dia kritikal terhadap sumber-sumber yang dia gunakan. Bahan bacaan tu apa? Jadi kita bukan melihat fakta dalam bahan bacaan tersebut saja, itu satu aspek. Kita juga melihat di luar daripada bahan bacaan tersebut, dokumen tersebut. Kita melihat dari sudut bagaimana dia dihasilkan, siapa yang menghasilkan, pemikiran dia macam mana, kecenderungan dia, ideologi macam mana. Sebab itu bila kita mengkaji sumber-sumber kolonial, kita mengkritik dari sudut luar teks. Kita mengkritik penjajahan itu sendiri, kerana macam mana seorang sebut penjajah ni istilah yang lembut, saya sebut perompak. Macam mana seorang perompak boleh menulis tentang masyarakat yang dirompak? Kemudian kita kata masyarakat bangsa inilah yang datang menjajah ini, merompak ini, dialah membina kemajuan bagi masyarakat yang sedang dirompak. Itu dia, dari segi moralnya tidak begitu tepat. Dan kita sebagai ahli sejarah ni, kita mengkaji di luar pada teks. Fakta itu satu. Kalau ikut fakta daripada British ini, betul semua British buat. British buat sekolah, British buat jalan dan sebagainya. Semua baik-baik. Dia tak cerita dia datang untuk mengeksploitasi dan merampas hak orang lain. Dia tak cerita dia pergi bunuh orang atas nama kemanusiaan. Di Afrika, di India, di Amerika Selatan dan sebagainya. Banyak dia bunuh. Banyak genosid yang berlaku. Tak diceritakan.
sangat kerana dia tak mau cerita tentang aspek keburukan dia ni. Kita lah yang kena cerita, tapi kita nak cerita aspek keburukan masyarakat yang kena rompak tersebut. Ini saya kata agak pelik bila saya lihat dari konteks Facebook perbincangan tentang sejarah ni, saya nampak itu tidak begitu kena. Kita patutnya memberi fokus pada yang besar-besar dulu dan kemudian melihat mangsa ni sebagai kesan daripada imperialisme tersebut. Tapi kita terbalik. Kita nak masa sejarah dari sudut ideologi kita. Maka dia jadi sejarah yang agak sangat sebelah lah. British jadi baik dalam konteks ini. Saya pun jadi agak keliru. Dia seolah-olah nak menggambarkan bahawa kedatangan British itu bagus. Anda jangan lihat di tanah Melayu saja dalam konteks sejarah ini. Anda kena luaskan, lihat secara sejagat, secara global. British datang bukan ke tanah Melayu. Ke tanah Melayu dia tak buat benda yang kejam sangat. Anda lihat di Afrika sana. Berapa ratus manusia yang dia bunuh. Macam mana mereka bunuhnya. Bukan sikit-sikit. Mereka bunuh dengan kejam. Dengan tembak, dengan meriam. Setiap di India dahulu ada satu kes di mana mereka letak muka di kepala di kepala meriam dan tembak macam tu. Itu berlaku di India. Di Jamaika misalnya, pembunuhan besar-besaran. Jadi kita kena lihat dari perspektif sejarah yang lebih luas. Jangan tengok tanah Melayu saja, dan kena memahami imperialisme dalam konteks yang macam tu. Kerana banyak sarjana barat yang berasal daripada negara imperialis itu sendiri menulis tentang sejarah mereka sendiri dan menerangkan pada kita, tapi kita tak apa guna. Bila bincang tentang imperialisme, kita nak lihat dari sudut peribumi itu. Macam mana mereka survive, macam mereka beraksi, melakukan aktiviti dan sebagainya. Itu saya rasa tidak begitu tepat. Baik, dalam pembincangan malam ini juga saya nak jelaskan bagaimana dan sejauh mana kesan daripada wujudnya peranan yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang saya kata, maaf bahasa saya agak mungkin tidak begitu bagus sangat. Saya menggunakan istilah amateur historian, ahli sejarah yang amatur, ataupun saya sebut sebagai pinggiran lah. Ahli sejarah pinggir. Dia bukan sebenarnya ahli sejarah pun. Mungkin dia minat sejarah, mungkin dia pernah membaca sejarah, terlibat dalam kursus sejarah. Anda pergi kursus di universiti, Anda masuk tahun pertama sejarah, Anda sudah boleh bercakap sejarah. Ataupun anda mengambil meja sejarah di universiti, kemudian anda keluar jadi cikgu, anda sudah menganggap anda sudah boleh bercakap. Tidak. Itu tidak lengkap lagi, kerana dari segi kesarjanaan memang sangat rumit dan sangat panjang dari segi proses dia. Anda menghasilkan satu tesis PhD. Anda belum menjadi sarjana lagi kalau anda tidak boleh menggunakan disiplin-disiplin sejarah itu dengan sebaiknya, dengan buktinya melalui tulisan dan sebagainya. Kalau sampai PhD tapi tak erti nak menulis sejarah, masih lagi tak sampai peringkat kesarjanaan itu. Macam tu sekali tapisan kita terhadap kesarjanaan itu sendiri. Mahu tak mahu kita harus menerima lah bahawa ini disiplinnya yang ketat. Kalau tidak, dia tak dinamakan sebagai sejarah. Dari dalam konteks kelompok sarjana penulis, pemikir, peminat sejarah yang menulis sejarah ni, terutama dalam media massa ni, mereka ini terdiri pada sebenarnya kalau tengok bukan dari segi keprofesionalisme, bukan ahli sejarah. Mereka mungkin jadi cikgu, kita kata. Ahli politik pun ada, pendukung parti, orang awam biasa, sarjana yang ada pun mungkin di luar bidang. Anda cuba cek dalam media massa sekarang ni, dalam Facebook ini, berapa orang ahli sejarah? Cuba senaraikan 10, boleh ke tidak? Yang betul-betul profesional dari segi bidang sejarah ni. Kerana ada perbezaan sarjana di antara bidang sejarah dengan luar bidang. Kerana mereka tidak memahami disiplin dia macam mana diterapkan dalam bidang sejarah ni. Kelompok-kelompok agama, orang agama ni pun satu aspek juga. Ada mereka ni yang bersemangat, nasionalisme dia kuat bila bicara tentang sejarah ni, dan dikaitkan dengan elemen agama. Kita mendengarnya dan agak tertarik lah, tetapi itu bukan elemen sejarah yang dibincangkan. Disuntik dengan elemen patriotisme dan sebagainya. Dan pelbagai lagi kelompok yang menyampaikan sejarah dalam media sosial ini. Mereka inilah yang saya nak bincang pada malam ini. Bagaimana sifat-sifat penulisan mereka dan bagaimana penulisan mereka ini sejauh mana kita boleh terima dari sudut pandangan mereka ini. Ini berbezalah dengan ahli sejarah yang betul-betul berpengalaman, yang tahu disiplin sejarah, yang saya kata tahap bacaannya sangat meluas, dan kefahamannya sangat tinggi lah tentang disiplin sejarah itu. Saya nak bandingkan saya lah. Saya ni bukan yang terbaik, saya ni adalah yang marhain lah, yang paling rendah sekali dalam struktur disiplin sejarah ni, atas sana mungkin Profesor Emeritus dan sebagainya. Saya nak menulis ini, saya tak boleh terus menulis. Saya perlukan masa berbulan-bulan untuk menghasilkan satu rumusan saja.
Kerana satu rumusan itu merupakan satu tesis, satu pandangan baharu. Dan sejarah ni dia tak mahu menekankan pandangan lama. Dia mahu menekankan tafsiran yang baru. Itu yang mahu diangkatnya dalam sejarah. Jadi setiap apa yang saya bincangkan bukan yang saya baca malam tadi ataupun minggu lepas. Bukan. Dia adalah satu kajian yang bertahun-tahun dah. Bila saya membincangkan suatu perkara itu, benda yang saya sudah tulis. Bila bincang tentang Melaka, saya sudah tulis tentang Melaka. Bila bincang tentang daurat, sudah tulis tentang daurat. Tentang revolusi Perancis, sudah bincang, sudah tulis. Eurocentrisme, sudah tulis. Semua yang saya bincangkan, elemen yang sudah saya berkaji selama bertahun-tahun. Ada sampai 5 tahun dan sebagainya. Tentang sejarah Perak ini sudah masuk ke 5 tahun dah. Bukan senang untuk menghasilkan satu tulisan yang betul-betul objektif dan bertanggungjawab dari segi faktanya, kerana saya ada pertanggungjawaban tersebut. Saya tak boleh menggunakan apa yang saya rasa betul, apa yang saya rasa saya suka dan sebagainya untuk menghasilkan satu dakwah. Tulis satu buku yang sebenarnya satu dakwah itu dari sudut memaparkan apa yang saya suka saja. Itu tidak boleh. Baik, jadi dalam konteks inilah kita kena faham dari sudut peranan dan juga kedudukan ahli sejarah dengan bukan sejarah tersebut. Dan dalam konteks ini sebenarnya boleh kita berminat pada sejarah, kita boleh bincang, tak ada masalah pun. Tetapi yang saya sarankan ialah perbanyakkanlah bahan bacaan, luaskan lagi minda bacaan tersebut. Pemikiran kita pun kena luaskan, kena sederhanakan, kena seimbang yang mungkin. Dalam kita nak kritik tu, kita tak boleh kritik setengah pihak saja, kita kena kritik semua pihak. Dan itulah aspek yang ditekankan dalam sejarah, nak kritik semua pihak. Dengan cara itu kita tidak akan menampakkan simpati pada setengah pihak yang lain. Dan apa yang penting di sini ialah dalam konteks ahli sejarah yang saya sebut sampingan inilah, pinggiran ini. Mereka ini walaupun kita nampak cincai-cincai saja, mereka menulis sejarah satu halaman saja dalam Facebook, kemudian mungkin sampai merebak ke Twitter dan sebagainya. Tapi bila kita fikir balik mereka ini secara mendalam, sebenarnya mereka inilah memberikan kesan, pengaruh yang begitu besar terhadap kefahaman sejarah pada hari ini. Begitu besarnya peranan yang dimainkan oleh mereka berbanding dengan ahli sejarah sendiri. Saya mungkin adalah kerana saya masuk dalam Facebook. Kalau saya tak masuk dalam Facebook, orang tak kenal saya. Dan anda mungkin tak kenal pun siapa ahli sejarah dengan kepakaran masing-masing. Menunjukkan bahawa ahli sejarah ini sudah pun tertinggal di belakang. Dan yang ada adalah kelompok yang menjadi juara pada sejarah tersebut. Dan mereka ini menulis, mereka ini ada penyokong dia, ada friends dia dan sebagainya, dan peranan mereka ni, sumbangan mereka ini sangat besar. Sama ada bersifat positif ataupun bersifat negatif, dan dia mempengaruhi tafsiran sejarah dalam masyarakat yang akhirnya terdedah pada teknologi. Orang yang tak masuk Facebook hari ini mungkin sudah menjadi orang yang sudah bersifat minoriti, yang sudah tertinggal dalam konteks kemajuan dan sebagainya. Komuniti dan Facebook itu sudah bertambah berpuluh ribu dan sebagainya, beratus ribu. Akhirnya kelompok yang menulis dalam Facebook ini akan menjadi jurucakap bagi sejarah bagi semua orang. Dan ini adalah satu perkara yang agak barulah, perkembangan baru yang saya ingat ahli sejarah itu sendiri pun tidak begitu sedar tentang apa yang sedang berlaku. Saya ni nampak kerana saya berada dalam media sosial itu sendiri. Jadi malam ini saya nak bincang pemikiran, sudut pandangan pemikiran kelompok ini. Ahli sejarah yang saya sebut pinggiran. Tak apalah saya guna bahasa ahli sejarah juga. Tapi pinggiran saya kata. Dan juga melihat dari sudut apa yang mereka tulis, bagaimana yang mereka tulis. Selain daripada membandingkan juga dengan buku-buku tertentu yang kadang-kadang sehaluan, seiring dengan apa yang mereka tulis itu. Buku-buku ini, mutakhir ini saya dapati pun ada kecenderungan di mana buku-buku ini tidak lagi ditulis oleh ahli sejarah. Itu yang jadi agak sensitif lah bagi saya, kerana bukan bidang dia menulis sejarah dan membawa sudut pandangan yang sebenarnya bila kita baca bukan sudut pandangan sejarah. Okey, malam ni saya cakap terus-terang, contohnya lah tulisan oleh Gua Kiesong tentang 13 Mei. Banyak aspek kelemahan, tapi kita baca, kita kata ini yang berlaku. Kerana kita baca satu buku itu saja dan kita buat satu rumusan. Kemudian baca tulisan oleh Syed Hussein Ali. Syed Hussein Ali ni saya baca setiap tulisan dia ada kesalahan fakta. Sampai saya menulis begitu keraslah menyanggah apa sudut pandangan dia.
kerana dia seolah-olah cuba menjadi seorang ahli sejarah yang memaparkan peristiwa sejarah yang dia kata itu yang paling tepat dan benar lah, sejarah versi rakyat dia kata. Tapi bila saya baca versi rakyat, dia bukan sejarah versi rakyat itu sejarah versi pembangkang yang menentang versi yang diwakili oleh parti pemerintah. Dan sejarah ini bila saya lihat, dia adalah penafian terhadap versi yang lain hanya untuk memaparkan versi dia sebagai yang benar. Itu bukan sejarah. Itu satu dakwah. Ia adalah jelas. Sejarah ini dia bukan bersifat macam tu. Dia hanya untuk memaparkan secara sederhana saja tentang fakta. Dan bukan kita sebagai ahli sejarah ni buat keputusan untuk menjatuhkan pengadilan moral. Yang penting adalah pembaca buku itu yang akan menjatuhkan pengadilan moral. Tapi yang dibincangkan adalah sejarah, separuh sejarah, iaitu sejarah yang menjadi alat untuk tunggangan ahli politik lah. Saya guna istilah tunggangan, anda yang perkenal kepada saya. Mereka sebenarnya nak sampaikan mesej politik, tapi mereka menggunakan sejarah sebagai alat. Kenapa macam tu? Kerana sejarah ini dia boleh menjadi, orang kata, mata pedang. Dia boleh menimbulkan satu kesan yang sangat besar pada masyarakat. Dia boleh menjadi racun yang paling berbisa pada masyarakat. Baik, dalam konteks latar belakang polemik sejarah di Malaysia ini, bila saya menganalisis media sosial dan sebagainya, saya dapati ada dua punca utama lah yang menimbulkan kekeliruan pada kita. Dua punca utama. Satunya ialah pergantungan kita pada tradisi penulisan sejarah pada hari ini yang tidak begitu lengkap lagi. Kita merdeka baru saja. 1957 kita merdeka, ni baru berapa puluh tahun, 60 tahun lebih saja kita merdeka. Sejarah yang sedang ditulis itu selepas merdeka, dia bersifat sejarah kolonial, sejarah imperial. Dia menyambung saja pandangan British. Rujukan dia adalah daripada sumber British. Dan ahli sejarah yang awal ini selalunya menulis dari sudut yang sangat sehaluan dengan apa yang telah dibawa oleh pentadbir British. Cerita tentang kebaikan dibawa British, proses penyatuan, kemajuan, British perkenalkan jalan raya, jalan kereta api, itu yang berlaku dalam buku teks sekolah kita dahulu. Perkenalkan hospital apa semua. Kita seolah nampak benda-benda tu besar British bina tu. Jalan raya British bina hanya untuk menghubungkan estate dengan pelabuhan saja, tu saja, sekerat saja. Tapi kita bincang dalam satu buku teks sekolah itu macam tu sekali. Hospital British bina untuk British saja. Dan juga buruh-buruh asing yang dipergunakan sebagai alat untuk improvement British. Tapi kita bincang hospital tu macam British bina hospital ni macam zaman COVID sekarang ni. Macam tu sekali. Kita jalan kereta api menghubungkan antara pusat-pusat eksploitasi dengan pelabuhan British. Semuanya adalah elemen penjajahan. Tapi ditulis dalam buku teks macam tu diajar. Peringkat awal dahulu. Kemudian dah berubah buku teks dah lebih baik. Tapi peringkat dahulu, inilah elemen-elemennya. Di samping mereka mengangkat sumber British ini, mereka mengangkat peranan British, sumbangan British ini, mereka juga dalam masa yang sama merendah-rendahkan masyarakat peribumi. Kenapa itu berlaku? Kerana sumber-sumber British ini menceritakan segala jenis benda tentang keburukan masyarakat pribumi. Dan kita ini disebabkan oleh satu masalah, mungkin masalah-masalah berkait dengan elemen politik kita dan sikap kritikan kita ataupun masalah peribadi kita kan. Dan pelbagai sebab-sebab yang lain lah. Saya ingat yang paling ketara adalah masalah politik. Kerana dia kaitkan sikap kritika kita terhadap elemen-elemen tradisional itu dia dikaitkan dengan setengah-tengah parti. Setengah-tengah elit kepimpinan dan sebagainya yang bersambung dengan sejarah. Jadi bila kita nak mengkritik mereka, kita kritik elemen-elemen yang berkait dengan mereka. Secara terus terang, contohnya nak kritik tentang UMNO, kritik raja sekaligus. Kerana raja itu dianggap sebagai sebahagian daripada anasir yang berkait dengan UMNO tersebut. Maka secara tidak langsung, sejarah yang dibawa oleh British itu dia menjadi begitu padu, menjadi begitu kuat sekali. Kerana kita secara tidak langsung sudah menjadi penyambung. Kerana dalam masa yang sama kita tidak kritikal terhadap British. Kita kritikal terhadap masyarakat peribumi. Dan British itu dia jadi tertinggal di belakang. Hilang tabir dia. Contoh bincang tentang penentangan terhadap Malayan ni, bila nak bincang tentang penentangan terhadap Malayan, tak ada elemen British itu. Kita hanya marah pada British, kemudian bincang dari sudut masyarakat itu macam mana mereka timbul dan sebagainya. Kemudian dari sudut persoalan kenapa tidak ada gerakan nasionalisme mencabar British, menentang British secara fizikal, secara kekerasan.
kita tak nampak undang-undang British, tekanan British dan sebagainya. Kita nampak kenapa masyarakat pribumi tidak bertindak. Raja-raja kenapa menjadi pesebab British? Kenapa boleh digunakan British? Kita tak nampak raja-raja sudah dibuang dan sebagainya, ditukar dengan raja baru. Dan apakah tindakan-tindakan British yang menyebabkan sistem raja itu sudah menjadi sistem yang sangat lemah, yang tidak boleh lagi hidup secara sendiri. Dengan sistem pembesar itu dihapuskan. Elemen pembesar ni yang kuat menentang British dihapuskan awal-awal lagi. Dan dalam proses tersebut dihapuskan perhambaan. Perhambaan itu dihapuskan kerana bagi dia tidak penting dan tidak menguntungkan dia. Kerana dia mengukuhkan institusi pembesar. Tapi kita ketika macam itulah. Dan bila kita bersikap macam tu, maka kita secara tidak langsung mengangkat kedudukan British tersebut. Baik, satu lagi ialah ini perkara yang kita suka atau tidak suka, kita kena akui lah. Ini apa yang saya kaji dan saya perhatikan, dan sebenarnya pelajar saya pun buat kajian tentang ni pun, satu tesis tentang ni, tentang bagaimana sebenarnya apa yang kita bincangkan dalam media sosial ini sebenarnya dipengaruhi oleh elemen-elemen politik yang sangat kuat, sangat ketara sifatnya. Saya perhatikan bila saya masukkan elemen-elemen tertentu ada respon. Kemudian bila masukkan tajuk-tajuk tertentu ada respon juga, ada yang kurang respon sebagai saya. Dan saya cuba untuk memahami sebenarnya kenapa fenomena ini berlaku. Dan kemudian saya dapat melihat bahawa sebenarnya apa yang dibincangkan dalam konteks sejarah itu bukan sejarah sebenarnya, tapi kita sebenarnya bercakap sebagai ahli politik. Kita sedang berjuang dari sudut parti masing-masing. Kita sedang berjuang untuk menunjukkan kebenaran masing-masing dengan menggunakan tafsiran sejarah, dan ini satu perkara yang sangat bahayalah. Kerana apa? Kerana kita memanipulasi fakta sejarah itu mengikut suka hati kita saja. Baru-baru ni timbul isu yang saya tonjolkan dalam Facebook saya tentang tafsiran oleh Hishamuddin Rais. Dia kaitkan tentang komunisme. Bila saya baca, Allah, banyak sangat faktanya yang salah. Dia seolah nak menggambarkan kiri itu macam pro-komunis. Dan komunis itu jadi kelompok yang berjuang. Padahal komunis ini tak menuntut kemerdekaan pun. Dan itu saya ingat kombinasi dua elemen, satu elemen yang sejarah zaman kolonial yang tidak dibersihkan, kemudian terus berubah pada hari ini, dicampur dengan elemen politik. Sejarah kita ni kontuk sifat dia tidak begitu tulen lagi, tidak terpisah lagi, tidak dibersihkan lagi daripada elemen sejarah imperial tu. Yang Eurocentrik sifatnya, terus timbul isu-isu politik yang mengganggu perjalanan tafsiran sejarah kita ni, yang menyebabkan akhirnya kita kembali pada zaman British tersebut balik. Di mana kita seolah-olah cuba nak menunjukkan bahawa apa yang berlaku pada zaman British itu sebenarnya masalah masyarakat peribumi lah dengan institusi-institusinya. Dan kita menjadi kembali tidak kritikal terhadap British. Walaupun pada satu peringkat sarjana-sarjana ini dia dah kritikal dah. Anda tengok saya usia alih, saya usia atas semua. Dia kritikal. Tapi hilang dah benda tu. Dia pergi pada masyarakat peribumi tu. Proses berpusing balik dalam konteks tafsiran sejarah yang sangat mengelirukan. Baik, jadi kombinasi dua elemen ini menyebabkan akhirnya muncul pandangan-pandangan yang melihat sejarah ini sebagai satu yang sangat negatif sifat dia. Bincang tentang keburukan-keburukan masyarakat itu sendiri. Yang saya rasa pelik lah, kerana masyarakat itu dijajah dan kita tak kaitkan pun dengan aspek penjajahan bila bincang tentang kejahilan, kemunduran dan sebagainya. Orang tanya kenapa kritik Abdullah Al-Munshi ni kuat sangat itulah yang saya kata. Dia mengkritik suatu masyarakat ketika masyarakat itu sudah dijajah beratus tahun dah. Kemunduran, kejahilan, kemalasan, dia pergi di kampung-kampung. Itu belum pergi istana lagi. Sedangkan dia boleh melihat di depan matanya kuasa-kuasa penjajah itu yang telah mengeksploitasi, dia tak sentuh langsung. Sepatutnya dia seimbang lah. Bukan saya kata apa yang dia cakap itu tak betul. Betul jugalah dia kata kalau orang malas tu nampak macam malas, dia kata malas, betul lah tu. Cuma saya nak katanya, dengan pihak yang dia bekerja tu, dia patut kritikal juga. Kerana setengah pihak ni, kita kata macam kaum muda dan sebagainya, mereka terikat tapi mereka kritikal juga. Cuma itulah masalah, kerana bila kita terlalu kritikal terhadap satu pihak saja, maksud saya dalam konteks ini masyarakat peribumi, apa saja elemen yang menjurus ke arah sifat tersebut, kritikal terhadap masyarakat peribumi, maka kita akan mengangkat dia. Sampai orang seperti Abdullah Munshi ini diangkat begitu tinggi, walaupun peranan dia tidak begitu
jelas dalam sejarah berbanding kelompok-kelompok dan individu yang lain lah. Baik. Jadi dari sudut yang pertama ni, pemikiran masyarakat kolonial ni, pemikiran kolonial ni dan dipengaruhi juga oleh elemen Eurocentrisme ni. Sejauh mana wujud persoalannya? Ini mungkin kita tidak sedar. Itu kerana saya sebut tadi proses sejarah ini, ahli sejarah dan juga pengkaji sejarah, dia menulis sejarah peringkat awal dia dipengaruhi oleh elemen sejarah British yang sangat tegar pada masa peringkat awalnya. Tahun 70-an, tahun 80-an, buku teks sekolah kita pun macam tu lagi. Bila bincang tentang masyarakat pribumi yang menentang British, ini pemberontak, ini yang gila harta ni, nak pertahankan feudalisme. Kita bincangkan. Padahal kalau pribumi itu tidak menentang British, kita akan ludah mereka sampai hari ni. Kita akan kata, kenapa tak lawan British? Tapi apabila mereka menentang British, kita kata ini masalah cukai saja, mereka ni kepentingan diri. Tok Janggut ni sebenarnya kalau tak dipecat apa semua, dia tak akan lawan. Itu pula cara kita fikir. Agak pelik lah. Apa saja yang berlaku dalam kalangan masyarakat pribumi yang jadi mangsa ni. Saya cakap mereka ni sebagai mangsa. Dan kita tidak nampak British di situ. Kita nampak mereka saja. Seolah mereka itu bertindak di luar daripada kawalan British. Bila kita tak banding dengan British, maka mereka seolah-olah dayus, jahil, mundur dan sebagainya. Kita nampaklah mereka, kedudukan mereka. Kerana kuasa ekonomi dan politik dia dikawal oleh orang lain. Dan itu saya ingat kita tidak faham. Jadi dalam konteks ini, bila kita tidak faham macam ni, maka itulah bila kita menulis, fokus kajian kita lebih kepada untuk membuat pengadilan moral yang bagi saya separuh masa. Bila bincang tentang institusi peribumi misalnya, kita kaitkan dengan kekejaman mereka, raja berkuasa mutlak, sistem perhambaan, sistem kerah dan sebagainya. Elemen ini sebenarnya saya sudah berkaji dalam 10 tahun dah ni tentang kolonialisme British. Saya buat PhD, sudah saya kritik dan sudah saya baca dan saya dah kaji pemikiran ahli sejarah dan pemikiran pentadbir British ini. Anda tengok ada satu tulisan dalam Facebook saya ceritakan tentang kod-kod British ini. British ini bila dia cerita tentang masyarakat pribumi, dia cerita yang negatif saja. Dan dia timbulkan imej-imej tersebut. Sebenarnya imej ini sebenarnya boleh direka pun. Imej malas sebenarnya. Dia pergi satu kampung, dia tengok orang yang selekeh dan sebagainya. Dan kemudian mungkin ditindas pada masa itu, maka dia katalah masyarakat Melayu sedang ditindas. Padahal dia pergi satu kampung, dia nampak 2-3 orang saja. Sistem perhambaan dibesar-besarkan. Sampai 60%, 70% masyarakat di Perak misalnya adalah terdiri pada hamba. Tapi tak dijelaskan hambanya macam mana. Masyarakat yang terikat dengan sistem hamba berhutang, itu bukan hamba berhutang. Itu pengikut berhutang, kena kaji lagi. Dia bukan hamba. Bahkan hamba yang ada di istana lebih tinggi dan status sosialnya daripada pembesar pun. Pembesar tak boleh sentuh pun hamba-hamba ni. Kalau dia melakukan jenayah terhadap hamba ni, dia boleh dihukum dengan hukuman yang keras kerana mengganggu hamba di istana. Dalam sejarah Sulalatus Salatin disebut bagaimana hamba-hamba yang terikat dengan pembesar ni tak boleh dibezakan sangat dengan pembesar itu segi pakaian dia. Sampai tu Muzahir ni tersilap panggil hamba tu naik atas singgasana, duduk sama rata dengan dia. Lalu dia tanya, siapa tu hamba ni? Kami ni hamba. Barulah dia suruh turun. Macam tu sekali. Dan saya ingat anda sebenarnya terikat dengan satu kod British itu. Orang yang paling kejam dari sudut tradisi perhambaannya, dia nak ceritakan seolah-olah di sinilah tempat yang paling kejam. Dia tak cerita. Anda tengok. Begitu liciknya British, bila dia nak banding tentang hamba, dia tak banding dengan diri dia. Dia tak cerita tentang apa yang dia sudah lakukan. Tetapi bila dia nak banding tentang elemen feudalisme, keburukan yang yang tidak begitu ketara dari sudut dia, maka dia buat perbandingan dengan sistem dia, institusi raja, pembesar. Tapi perhambaan dia tak sentuh langsung. Kenapa perhambaan dia tidak boleh dipertahankan dari sudut moral dan sejarah sampai bila-bila pun? Memang sangat teruk. Perhambaan dia hampir separuh dunia dia perhambakan manusia dengan begitu kejamnya, dan tiba-tiba dia bercakap tentang penghapusan hamba. Itu pun kerana bukan dia nak hapuskan hamba sebenarnya. Bila dia datang di sini, itu saya kata kena fokus dari sudut keutamaan. Dia datang di sini sebenarnya keutamaan dia apa? Dia nak hapuskan hamba. Nak bawa keadilan pada masyarakat. Tak, dia bina hospital pun untuk tujuan kepentingan dia. Untuk dia dapat rawatan dan sebagainya. Dia tak peduli orang kampung dapat rawatan sakit. Kecuali kalau sakit itu merebak pada dia, baru dia akan ambil berat.
Kemudian kita bincang tentang hospital, kita kata bagus British bina hospital. Ada satu tesis yang saya semak, macam itulah dia kata, di Kelantan, British ni sebenarnya berjasa besar kerana membina hospital di Kelantan. Di mana British bina hospital tersebut, kita tak persoalkan kenapa British bina dan sebagainya, macam mana layanan diberikan sebagainya. Bukan British bina hospital kerana penyakit COVID yang kita hadapi pada hari ini. British bina hospital kerana pegawai British ada di situ. Dan ada buruh-buruh yang perlu dieksploitasi, perlu sihat. Macam kambing-kambing atau lembu ni lah, makan elok-elok dengan muzik apa semua, dia jadi wagyu dan sebagainya, kita makan puas-puas. Macam itulah ceritanya. Dan kita kena fahami dari sudut psikologi penjajah ni, budaya mereka dan sebagainya, sikap mereka. Baik, jadi bagaimana dalam konteks pengaruh elemen-elemen yang meneruskan tradisi persejarahan British ini, kolonial ini, sangat kuat. Selain pada buku teks kita yang sekarang ni sudah pun berubah, agak okey sikit, tetapi masih lagi elemen-elemennya masih lagi tidak jelas. Misalnya kita bila bincang tentang sistem masyarakat perubumi dari segi politiknya, kita nampak macam sangat buruk. Kemudian ada cerita tentang bagaimana British masuk ke negeri-negeri Melayu, kurun ke-19 contohnya, negeri-negeri ini dalam keadaan yang sangat teruk, ekonomi dia merosot, wujud kekacauan dan sebagainya. Itu bila dikaji sejarah setiap negeri ni. Kalau saya tanya anda, mesti anda tak boleh jawab. Negeri mana sebenarnya yang menghadapi masalah anarkis, merosot, berlaku perang saudara, kurun ke-19, negeri mana saya tanya. Dalam sejarah ni dia kena spesifik, kena jawab dengan beri contoh yang sangat jelas. Anda tak boleh kata secara umum saja negeri Melayu, raja berebut takhta di Perak ni saya bercakap ni. Satu negeri yang British mula-mula masuk, bila British cerita tentang Perak ni, dia cerita mewakili untuk semua negeri Melayu. Di Perak, siapa yang bergaduh berebut takhta di Perak? Tak ada orang bergaduh berebut takhta pun. Perang saudara di Perak, ini yang British sebut Civil War, yang berlaku di antara raja-raja. Siapa yang berperang? Soalan ni saya tanya betul-betul bini, boleh jawab ke tidak? Dan kita kena lihat dalam konteks diri kita ni, kita percaya dengan British ke tidak? Saya ingat kalau tanya macam tu, semua orang percaya bahawa memang wujud penindasan, raja yang memerintah teruk-teruk dan sebagainya. Soalan-soalan simple yang tidak boleh jawab. Raja yang teruk-teruk yang memerintah kurun ke-19, raja mana yang jahat ni? Siapa yang memerintah secara kejam, menindas dan sebagainya? Pembesar mana? Kenapa tak boleh disebutkan? Kerana British ini, bila dia nak cerita satu perkara, dia akan sebut secara umum saja. Dengan tujuan-tujuan tertentu, tapi dia tak beri contoh, itu maknanya dia tak wujud lah. Kalau dia nak beri contoh, bila berlaku depan mata dia, contoh dia adalah jelas. Contohnya, ada 5 orang perempuan hamba lari kepada Bush. Maka Bush katalah, tengok ada berlakunya perhambaan menindas, contohnya. Maka kita gunakan bukti tersebut. Tetapi kita tidak melihat ataupun membaca tulisan-tulisan orang lain. Kebanyakan yang kita tak baca ni tulisan dari luar dalam bahasa Inggeris, yang tidak sampai pada kita ni. Yang sampainya semua yang negatif-negatif. Yang kita tidak cari, bila baca tulisan ni, mereka dah kaji dan mereka dapati sebenarnya masyarakat di negeri Perak ni tak ada masalah pun, tak ada penindasan besar-besaran pun. Yang berlaku bila manusia tu jahat, dia menindas orang dua. Itu berlaku pada zaman kita pada hari ini pun. Kekejaman-kekejaman. Kerana itu adalah sifat manusia, tak kait pun dengan satu yang khusus yang berlaku di Perak. Tetapi dalam kod tulisan British ini, dia tekankan aspek tersebut supaya dia percaya bahawa itu yang berlaku. Bukan dia nak suruh kita di Malaysia ni percaya. Dia nak report di negara dia, pada kerajaan dia yang sedang mengamalkan dasar tidak campur tangan. Supaya kerajaan dia boleh buat keputusan untuk campur tangan. Maka dia jelaskan tentang hal-hal negatif. Itu British sebagai penjajah, tak apalah. Tapi kita ni masalahnya, kita sambung balik. Tanpa menyediakan bukti-bukti sejarah yang jelas. Raja yang jahat, kita tak sebut, kita tak kaji sistem yang jahat, sistem macam mana penindasan dia, pembesar menindas macam mana, kaji secara spesifik. Dan saya selalu mencabarlah orang yang berminat menulis sejarah ni, kalau anda nak buktikan kejahatan, anda tulis satu buku, boleh tak anda buktikan kejahatan? Tapi kalau anda tulis tentang kebaikan, boleh tak anda hasilkan? Saya boleh hasilkan. Itu saya kata bila tulis tentang negeri Perak kurun ke-19 ni, orang baca negeri itu dalam keadaan yang kacau bilau, anarkis kerana berdasar semua. Bila saya kaji balik, negeri itu dalam keadaan stabil, aman. Yang ada masalah bukan negeri, tapi lombong-lombong yang melibatkan bukan Melayu pun.
Tapi kita kata tengok ini raja semua perebutan takhta kuasa yang kita sebut itu berligar kepada isu yang ada di Larut. Tak ada Larut, tak adalah isu perebutan takhta. Ini saya akan bincangkan balik tentang sejarah Perak ini dalam konteks dalam wacana yang seterusnya lah, secara detail lagi untuk tunjukkan secara terperinci sebenarnya apakah kekeliruan-kekeliruan kita, kerana kita memang tidak tahu menahu sangat, tetapi kita cuba untuk menyampaikan sejarah seperti yang kita baca dalam buku teks dan sebagainya yang memang teruk daripada dulu tu, dan akhirnya kita menyambung balik perkara yang telah disampaikan oleh pihak British. Jadi dalam konteks ini saya nak jelaskan bahawa pengaruh tulisan-tulisan kita ni, anda semualah dan saya sendiri dalam Facebook, dalam media sosial itu memang memberi kesan yang sangat besar, kerana masyarakat audiens yang sudah menjadi begitu ramai dan golongan muda-muda yang tidak begitu terdedah dengan sejarah, mereka begitu cepat menerima tulisan-tulisan anda dan pandangan-pandangan anda. Dia lebih kepada satu trend untuk lekas percaya pada apa yang telah disadarkan dalam Facebook, dalam media masa, berbanding dengan apa yang ditulis dalam buku. Buku banyak tapi tak ada orang peduli nak baca. Facebook boleh baca satu hari 50 halaman Facebook dan mereka terus percaya dengan memberikan komen-komen. Saya bagi contohlah, misalnya ada satu tulisan daripada sarjana juga ni, peringkat master juga, pelajar peringkat master mungkin tengah buat PhD. Dia cerita tentang pengkhianatan, 10 pengkhianatan. Ada dalam pautan saya tunjukkan apa yang telah ditulis, 10 pengkhianatan. Dan saya baca setiap 10 pengkhianatan dengan cuba untuk memahamilah bagaimana dia sebut tentang istilah pengkhianatan. Anda sebenarnya dalam konteks sejarah negeri-negeri Melayu, zaman dahulu pengkhianatan ini memang sangat tidak ada. Tapi bila disebut itu saya perhatikan, nombor 1 disebut tentang pengkhianatan pembesar-pembesar Melaka masa diserang oleh Portugis. Yang ni yang saya rasa pelik dan saya rasa agak kesal. Kerana pengkhianatan yang besar-besar dia tak nak sebut. Dia seolah-olah macam tak tahu. Tapi dia tuliskan, dia sudah menghasilkan satu buku ni tentang kejahatan Melaka ni, yang tebal. Dan saya baca buku tersebut pun dia tak sentuh juga pengkhianatan siapa pembesar, dia tak sebut. Tapi dia nyatakan oleh Facebook ini, seolah-olah benda tu ilmiah, dengan apa yang dia telah buat, ditunjukkan dia ni sebagai seorang ahli sejarah lah nampak. Maka orang percaya bahawa itulah yang, dan kemudian tersebar sana sini, sehingga saya bertanya sampai 10 soalan. 10 orang saya tanya, anda dapat daripada mana, siapa pembesar? Tak dijawab tentang siapa pembesar, nama tak ada. Dan kita, inilah yang berlaku dalam sejarah kita pada hari ini. Apa yang telah dibawa oleh British, bila dia nak cerita tentang kejahatan, keburukan sebagainya, dia tak masukkan bukti-bukti secara jelas. Tak ada nama di situ. Dia nak kata Ngat Ibrahim jahat. Ngat Ibrahim tak jahat. Ngat Ibrahim ni seorang yang rendah diri, seorang yang suka tunduk. Tapi kita nampak jahat kerana dia sebut jahat. Ia nampak negatif sikit Raja Abdullah, tapi Raja Abdullah ni kita nampak macam dia seorang yang jahat. Sebenarnya dia jadi mangsa juga. Dia melakukan kesilapan. Manusia ni tak kiralah raja ke apa semua, selagi dia manusia, dia melakukan kesilapan. Dan daripada satu peringkat kesilapan tersebut, dia juga telah menjadi punca kepada British mengambil tindakan untuk menggunakan kekerasan di Perak, kerana dia nampak satu peringkat dia menentang usaha-usaha British tersebut. Sekurang-kurangnya ada penentangan yang berlaku ni. Tapi itulah yang saya nak jelaskan, apa yang disampaikan dalam konteks sejarah pada ini dia tidak lengkap dan tidak berasaskan bukti yang boleh dipakai. Pengkhianatan pembesar Melaka membantu Portugis sehingga Melaka itu jatuh, contohnya. Saya sudah kaji Melaka ni sebenarnya, semua Portugis yang saya baca dan sebagainya, tak jumpa langsung pun siapa pembesar yang mengkhianat tersebut. Tak ada pembesar yang khianat. Tapi dia sebut pembesar-pembesar. Maknanya dia ramai. Seorang pun saya tak jumpa. Jadi bila saya tanya, saya tahu dia tak boleh menjawab. Tapi inilah betapa kekeliruan itu wujud kerana benda macam inilah. Kerana kita ni menulis dalam konteks kita sendiri pun tidak memberikan bukti, dan saya pun tertanya-tanya macam mana dia tulis ini. Dia dapat fakta tu dari mana? Macam mana dia dapat fakta ni? Adakah dia create sendiri, atau dia salah faham masa dia baca, ataupun dia sengaja dengan tujuan-tujuan tertentu? Saya tidak boleh memahami.
Kerana bukan orang biasa ni, dia tahap yang sarjana juga, ada master dan sebagainya. Tak tahulah dia ada dalam ni ke tidak. Tapi macam tu sekali. Dan kemudian orang telah share sana sini. Maka menyebabkan munculnya satu pandangan tentang wujud pengkhianatan. Dan saya ingat kalau tanya di kalangan anda ni ada 100 orang, 80 orang akan jawab memang ada. Begitu besarnya kesan Facebook ini kepada tafsiran sejarah. Walaupun ada buku-buku yang kita boleh baca, tapi kesan Facebook ini, kesan media sosial ini jauh lebih besar. Baik, saya nak lompat dah, nak apa ni, lihat dari sudut yang kedua pula. Tadi saya bincang dari sudut peranan yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang menulis sejarah, tapi bukan berasaskan kepakaran mereka, kelompok-kelompok pinggiran. Yang kedua ni ialah yang menulis, yang pertama tu yang menulis sejarah dari sudut pengaruh sumber-sumber sejarah imperial ni, yang menyambung pandangan-pandangan British, dan khususnya dibawa oleh kelompok-kelompok ahli penulis yang bukan ahli sejarah, tetapi mereka menulis sejarah yang mengelirukan itu, sehingga menimbulkan kekeliruan yang seterusnya, yang meluas dalam masyarakat. Yang kedua adalah kelompok nak sebut apa ni, bukan ahli sejarah tapi lebih kepada kelompok ahli politik. Ini setengah daripada penulis-penulis sejarah ini, kalau anda baca, mereka ini sebenarnya bukan ahli sejarah, tapi mereka sarjana, mereka profesor, mereka ada kepakaran dalam bidang-bidang tertentu yang mungkin ada sedikit sebanyak kaitan dengan sejarah. Saya ambil contohlah, kerana sejarah ni kita kena cakap jelas. Syed Hussein Alatas misalnya, dia ahli politik, maka dia ada sebab untuk menulis, mengkritik tentang isu rasuah dan sebagainya, kerana dia ada sasaran dia ada fokus dia. Dan dalam konteks dia, Syed Hussein Alatas ini, dia menulis dengan menggunakan sejarah ini sebagai alat untuk membuktikan bagaimana satu keadaan keburukan itu berlaku, dan dia ada sasaran. Sama juga dengan tulisan Chandra Muzaffar, Kasim Ahmad, Parti Rakyat Malaysia, Parti Sosialis Rakyat Malaysia contohnya. Chandra Muzaffar, ahli politik. Syed Hussein Ali, ahli politik. Kemudian anda tengok Kuat Siasion dan sebagainya lah. Ramailah ahli-ahli politik ni. Bahkan setengah pemimpin parti pun. Dulu ada Ronnie Liu tulis tentang komunis dan mempertikaikan Tukar Brahman, peranan Tukar Brahman misalnya, sehingga menimbulkan kemarahan dan sebagainya. Kemudian dia padam balik dalam blog dia, tak silap saya. Akhirnya dia bila dah release reda sekejap, tetapi sebenarnya di sebalik itu ialah sebahagian besar masyarakat percaya bahawa komunis memang pejuang kemerdekaan yang sebenar. Sekurang-kurangnya bagi sebahagian besar daripada kelompok-kelompok pengikut parti yang tertentulah. Dan saya ingat ini menimbulkan masalahnya, kerana pada satu peringkat sejarah yang disampaikan oleh ahli politik ini dia tidak begitu pengaruhi sangat. Tetapi dengan fenomena perubahan masyarakat, hasil daripada wujudnya media sosial ini, Facebook, Twitter dan sebagainya, kekeliruan itu menjadi begitu cepat, dan suara-suara ahli politik ini lebih didengar, berbanding dengan suara ahli sejarah. Mereka lebih dipercayai, kerana mereka bukan menulis buku saja, mereka juga bercakap, pergi ceramah, terlibat dengan parti yang menyuarakan pandangan itu dan sebagainya. Dan kelompok ini akhirnya mungkin disebabkan oleh ada masalah-masalah dan kelompokan tertentu. Saya ingat contohnya lah kita kata pada hari ini, misalnya kritikan masyarakat terhadap pemerintah itu agak luar biasa misalnya. Dan ini telah memberi satu motivasi untuk memudahkan mereka percaya pada elemen-elemen sejarah tersebut atau propaganda tersebut. Jadi dalam konteks yang kedua ini sebenarnya ada dua jenis versi sejarah. Satunya versi yang bersifat kanan. Versi yang bersifat kanan ini sejak zaman awal dahulu di bawah pentadbiran Perikatan kemudian Barisan Nasional, sejarah kanan ini diperlihatkan sejarah dalam bentuk yang bersifat keUMNOan sikit, dikaitkan dengan elemen-elemen elit-elit Melayu, peranan tokoh-tokoh tertentu, parti UMNO dan sebagainya, yang agak sehaluan lah dengan perspektif British,
kerana kanan itu disokong oleh British. Jadi yang kanan ni sebenarnya agak kuat pada suatu masa, tetapi sejak tahun 90-an, kemudian selepas era reformasi, sejarah yang kanan ini sudah mula ditolak. Dan kemudian telah mula wujud satu versi yang baru yang menjadi alternatif pada sejarah kanan ni. Sampai kali ini, sejarah yang dikenali sebagai versi rakyat ataupun people's history ni, di mana kelompok-kelompok ahli politik telah menggunakan kritikan-kritikan dan sudut pandangan yang baru untuk menunjukkan bahawa kelompok kanan ini sebagai kelompok yang sebenarnya sepatutnya tidak diiktiraf kedudukan dia, kerana dia misalnya adalah pesubahak British, adalah pihak yang tidak menentang penjajah, tidak menuntut merdeka dan sebagainya. Timbul khususnya dalam konteks isu kemerdekaan lah, timbul perdebatan siapa sebenarnya yang memperjuangkan kemerdekaan. Maka versi kiri ini pada satu peringkat dia mengangkat kelompok kiri, kelompok Melayu kiri, yang pada satu peringkat dianggap sebagai pejuang kemerdekaan. Tapi akhir-akhirnya ini disebabkan oleh perubahan-perubahan politik yang saya katakan tadi, yang kiri ini sudah pun mula dikaitkan dengan komunis. Sampai peringkat mutakhir ini, komunisme itu sendiri sudah pun diangkat sebagai perjuangan kemerdekaan. Ini masalahnya. Kenapa ini berlaku? Kerana versi kiri ini melihat pada versi kanan itu sebagai suatu yang bertentangan. Kalau UMNO dalam versi kanan sebagai pejuang kemerdekaan, versi kiri kata UMNO bukan pejuang. Kelompok yang menentang UMNO mesti adalah pejuang yang sebenarnya. Kalau UMNO ini mengatakan bahawa dia menentang British, versi kiri mengatakan UMNO ini sebagai pesubahak British. Jadi itu adalah dua versi yang saya ingat wujud sampai kali ini. Kemudian ditambah lagi satu elemen yang baru juga, elemen politik. Sejak daripada era pemerintahan Pakatan Harapan baru ni, saya buat kajian dan saya dapati ada suntikan elemen baru, iaitu elemen yang nak sebut pun susah ni dalam sejarah, yang berkaitan dengan isu-isu perkauman. Di mana mula sudah ada perdebatan atau perbincangan sejarah yang mula mengangkat kelompok-kelompok dan mula merendahkan kelompok-kelompok yang lain. Dan ini berlaku sampai kali inilah. Isu-isu yang menyentuh, contohnya lah isu pendatang misalnya, isu komunisme, isu perhambaan. Dia ada elemen-elemen baru tersebut yang berkaitan dengan isu-isu yang lebih sensitif. Hasil daripada pergolakan politik berlaku. Dan akhirnya yang menjadi masa di tengah-tengah di antara konflik di antara dua kelompok itu ialah sejarah itu sendiri. Dan kalau anda boleh lihat dalam konteks media sosial yang wujud pada hari ini, elemen-elemen ini sebenarnya sudah mula menguasai keadaan. Sejarah yang bersifat versi kanan itu sebenarnya sudah runtuh seiring dengan keruntuhan kerajaan Barisan Nasional pada pilihan raya yang ke-14 baru-baru ini. Dan akhirnya yang muncul adalah sejarah versi rakyat yang kiri, kekirian, yang lebih tegar dan mula menguasai keadaan. Dan saya ingat dalam konteks media masa, kecenderungannya memang wujud ke arah itu. Jadi kombinasi elemen-elemen ini, satu elemen sejarah imperial yang tidak dapat dihakis, kemudian telah menjadi semakin tebal pada hari ini disebabkan oleh perubahan-perubahan politik, ditambah lagi dengan kemenangan versi sejarah kiri ini terhadap versi sejarah kanan. Yang bagi saya kedua-duanya merupakan versi yang berat sebelah. Sama ada kanan atau kiri, kedua-duanya berat sebelah. Ini mungkin boleh dibincangkan dalam wacana yang akan datang. Kemudian ditambah lagi dengan satu aspek baru yang berkembang seiring dengan perubahan di sekitar kita, dalam masyarakat kita, itu isu-isu yang berkait dengan perkauman, persoalan-persoalan yang berkait dengan perkauman, isu pendidikan, isu hak, isu ketuanan dan sebagainya, dibincang dalam konteks sejarah. Termasuklah buku yang terakhir baru-baru ni, saya tunjuk kepada anda di buku ni. Bila saya baca, memang tidak boleh dipisahkan. Walaupun dia mengkritik orang lain sebagai bersifat ethnocentris, dia kata, bila saya baca, dia sebenarnya lebih ethnocentris daripada orang yang dia kritik.
dan dia membawa versi kiri itulah yang disuntik dengan elemen baru itu, elemen yang bersifat kaum yang lebih sensitif. Saya ingat apa yang berlaku secara keseluruhannya pada hari ini ialah satu perubahan masyarakat yang digasak, yang dimotivasikan oleh perubahan politik yang sangat ketara, dan yang menjadi masa di tengahnya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran suatu pihak itu, menyokong suatu pihak adalah sejarah. Dan dalam konteks media sosial pada hari ini, inilah sejarah rupa bentuknya yang negatif itu. Dalam konteks oleh kerana kanan sudah pun mula reda, sejarah dia sudah mula tunduk, sudah mula lemah, sudah mula ditolak oleh orang, yang timbul versi kiri ini dan ditambah oleh lagi elemen yang saya sebut yang ketiga tadi, maka anda boleh lihatlah dalam konteks media sosial pada hari ini, elemen pembincangannya sangat-sangat negatif. Dan yang bercakap pada hari ini sebenarnya bukan juga ahli sejarah. Mereka juga ahli-ahli politik yang saya cakap tadi macam Kia Siong, cakap tentang peristiwa 13 Mei misalnya. Sudah menjadi tidak isu yang bukan sensitif lagi. Kemudian Hishamuddin Rais bercakap tentang isu komunis, mengatakan bahawa komunis menjuangkan kemerdekaan. Sekarang ni dia sudah menjadi perkara yang tidak sensitif lagi. Sejarah ini bila diulang-ulang balik dan kemudian disampaikan dia menjadi suatu perkara yang seolah neutral, maka dia akhirnya akan menjadi sesuatu yang dapat diterima. Dan itulah rumusan saya dalam konteks ini. Sejarah pada yang terdapat dalam media masa pada ini, bagi saya sebenarnya banyak dikaburkan oleh pemikiran-pemikiran yang tidak bersifat sejarah. Dan yang paling utama sekali, ia ditulis oleh bukan kelompok yang memang punya kepakaran dan pengetahuan dan juga sudut pandangan yang seimbang tentang sejarah, dan dengan wujudnya pengaruh elemen-elemen luar ni seperti isu-isu politik, terutama selepas pilihan raya yang ke-14 ini, muncul satu trend yang baru yang bagi saya lebih membahayakan, kerana dia menampakkan bahawa masyarakat kita ini sebenarnya ada masalah dari sudut identiti bangsa itu. Kita sebenarnya menuju ke arah jurang yang semakin luas. Dalam konteks kita semangat berpolitik itu, masing-masing cuba untuk menegakkan kedudukan masing-masing. Kita sudah sampai ke tahap lain, batas itu sudah pun berlebih-lebihan. Bukan setakat menyampaikan sejarah saja, bahkan sudah sampai peringkat menghina di antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Dan fakta-fakta sejarah itu digunakan sebagai alat untuk merendahkan dan sebagainya. Jadi bagi saya itulah sejarah sebenarnya satu disiplin, satu ilmu yang sepatutnya bersifat objektif dan seimbang. Tetapi bila dipenuhi dengan ideologi politik ini, dan kemudian dibincangkan dalam konteks yang tidak lagi ilmiah sifat dia, dan audien yang ramai itu lebih cenderung untuk menerima sumber-sumber daripada media sosial ini yang tidak ilmiah, kesannya adalah sangat besar sekali kepada kefahaman sejarah. Bagi saya, sejarah itu telah berpusing balik ke belakang. Kita kembali semula pada sejarah imperial. Ciri-ciri dia jelas. Sejarah yang kita ada pada ini, yang saya kata cenderung pada kiri ini, sebenarnya dia ada persamaan juga dengan elemen sejarah imperial. Contohnya bila dia mengatakan komunis berjuangkan kemerdekaan, komunis menentang British dan sebagainya, itu adalah versi British. Yang bersamaan dengan versi British. Itu saya akan ulas kemudian dalam pembicaraan seterusnya. Tapi itulah saya nak jelaskan, sejarah yang dipaparkan dalam media sosial pada hari ini tidak lagi menekankan aspek fakta-fakta yang benar, tetapi lebih kepada untuk menyampaikan ideologi politik yang akhirnya telah menyebabkan kekeliruan dan kesalahfahaman yang sangat besar dalam konteks sejarah. Saya ingat itu sajalah untuk malam ini. Saya nak tengok beberapa soalan yang telah dikemukakan. Kalau ada soalan. Sekejap tengok soalannya. Solo ni macam ni lah. Okey. Baik, yang ada yang bertanya tentang baca buku permulaan untuk sejarah Perak. Sejarah Perak ini sebenarnya satu contoh sejarah yang sangat menarik. Banyak kekeliruan yang telah wujud, yang berlaku, di mana sebenarnya apa yang kita baca tentang sejarah Perak, kurun ke-19 ni, zaman British ni, yang ada pada ini sebenarnya
adalah satu sejarah yang diputarbelikkan oleh British, versi British. Isu-isu yang menyentuh, misalnya saya kata berlakunya pergolakan politik, perebutan kuasa, perang saudara, penindasan dan sebagainya, isu penambahan dan sebagainya, dibesar-besarkan oleh British yang sebenarnya ada perkara yang tidak berlaku pun. Dan kemudian dalam Facebook sehari dua hari ini ada saya berdebat dengan seorang kawan kita. Tak apalah, dalam konteks perdebatan ni tak ada masalah. Bukan kata kita nak menegakkan kebenaran masing-masing, tapi kita nak menyampaikan kebenaran itu supaya jelas. Ada yang menimbulkan isu Raja Abdullah ni, bahawa dia adalah seorang pengkhianat yang patut kita tonjolkanlah. Dialah yang menyebabkan British masuk campur ke negeri Perak. Dan saya jelaskan pandangan itu sebenarnya tidak tepat. Kerana mesej yang seolah-olah nak dibawa adalah Raja-Raja Melayu ini, dengan menggunakan contoh Raja Abdullah, kerana nama dia Raja, maka rumusan yang nak dibuat adalah Raja-Raja Melayu ini memang bersubahat dengan British. Bagi saya itu tidak satu pandangan umum yang tidak adil lah, dan tidak boleh dibuktikan. Kerana sejarah awal campur tangan British ini, berapa banyak raja yang menentang, pembesar yang menentang. Bukan semua menerima British. Dan mereka ini cuba menentang. Walaupun mereka tak nampak menentang secara berdepan ataupun secara langsung. Anda tengok dalam konteks kurun ke-19 tersebut, apa yang berlaku di Kedah misalnya. Muhammad Rasulullah, anda tahulah sejarah ini. Raja-raja bangkit sendiri menentang Imperialisme Siam dan kemudian menentang British pun. Bangkit menentang British untuk mendapat kembali kepemimpinan dan sebagainya. Tapi akhirnya ditundukkan dengan cara kekerasan. Di Kelantan, bila diserahkan melalui perjanjian Bangkok pada tahun 1909, Sultan Kelantan, Sultan Terengganu menentang campur tangan Siam dan menentang hasrat British tersebut. Tapi soalan kita ialah sejauh mana mereka ini boleh menentang dengan kekerasan. Kerana zaman itu sebenarnya mereka dah ada dalam keadaan penindasan, penjajahan yang bertubi-tubi daripada kuasa-kuasa asing, Siam, British, dan sebelumnya lagi lah. Dan negeri-negeri ini sudah terpecah menjadi negeri-negeri yang kecil. Kemudian di Johor kita lihat, zaman Maharaja Abu Bakar, dia tak menentang British, tapi dia menyerat kanan British itu dengan memodernkan, dan setengah orang kata membarakkan Johor. Apa tujuan dia buat demikian? Supaya British tidak ada satu lagi sebab untuk campur tangan di negeri Johor. Kerana Johor ni sudah nampak macam British. Macam tu sekali, raja-raja terpaksa memikirkan kaedah untuk mengelakkan daripada imperialisme tersebut. Dan dalam konteks di Perak ini, anda tengok watak Raja Ismail. Kenapa British tak angkat sangat, tak cerita sangat? British hanya cerita dia sebagai tua dan lemah sebenarnya. Dia adalah antara raja yang sangat degil dengan British. Kena baca dokumen itu sendiri menceritakan raja-raja ni. Pembesar-pembesar yang menentang di negeri-negeri Melayu, British ni memang sangat ramai. Tetapi dalam konteks pemikiran kita, kita nampak mereka ni sebagai pesubahat-pesubahat saja. Yang menentang itu tak diangkat sangat. Dan akhirnya dalam konteks kita ini, benda-benda yang negatif itulah yang timbul. Kita nampak daripada yang besar-besar yang menentang tu, akhirnya kita nampak Raja Abdullah. Raja Abdullah ni, untuk pengetahuan, dia bukan sultan. Sultan yang sebenarnya adalah Raja Ismail, Sultan Ismail. Raja Abdullah telah tersingkir. Dia jadi orang biasa saja. Nama dia raja, tapi masyarakat di Perak pada masa itu ada dalam dokumen British disebut. Kami di Perak ni ada macam-macam raja. Raja Zainal Abidin, Raja Emar dan sebagainya. Macam-macam raja. Tapi siapa Raja Abdullah ni? Kami tak kenal pun. Macam tu orang Perak sebut. Kerana kami ada banyak raja. Dan kami hanya ada seorang sultan. Tapi bila kita besarkan peranan Raja Abdullah, sebenarnya itu sudah lari daripada apa yang sepatutnya kita fokuskan. Kerana Raja Abdullah ni sebenarnya menjadi mangsa pada manipulasi permainan politik kelompok-kelompok yang lebih besar peranannya. Tapi kalau kita perhatikan kelompok ini, mana dalam sejarah? Tak diceritakan sejarah. Ini timbul persoalan, kenapa tak diceritakan sejarah? Anda kena ingat bahawa dalam aspek pengkajian sejarah ni, dia ada elemen-elemen nasionalistik, elemen-elemen rasial dan sebagainya juga. Bila satu kelompok sejarah tidak mahu menutup elemen-elemen tersebut, dan tidak bincangkan oleh kelompok lain, maka dia akan tersembunyi. Watak-watak yang sangat besar dalam memainkan peranan dalam imperialisme British. Kalau tanya saya secara direct, saya sebut nama-nama seperti W.H. Reid, Tan Kim Ching dan sebagainya, yang memang memainkan peranan secara langsung, menggunakan segala keadaan kuasa, wang dan sebagainya, mempengaruhi British. Tapi Raja Abdullah gagal dalam usaha dia untuk memujuk British supaya menyokong tuntutan dia jadi sultan,
Maka mereka bawa Raja Abdullah sampai ke Singapura, sediakan kapal sebagainya, beri duit dan sebagainya. Pergi ke Singapura, British tak terima lagi. Balik dulu mereka kata, tunggu Andrew Clark. Kenapa? Kerana mereka sudah berhubung di London itu dengan kelompok-kelompok mereka yang berkonspirasi ini untuk menghantar orang seperti Clark dengan alasan bahawa Clark ini boleh menyelesaikan masalah lebih baik berbanding dengan pentadbir British yang pro kepada dengan Ibrahim dan Raja Ismail. Maka datang Andrew Clark, dia tak fikir panjang, dia jumpa, dia tahu je kes Raja Abdullah tu, dia heret mereka ini datang ke Pangkor. Dalam kes di Pangkor itu bukan secara sukarela, diceritakan dalam dokumen British suatu hendak askar-askar pergi mengheret dengan Ibrahim, pergi berada di atas kapal Pluto penuh dengan tentera yang memegang senjata pada masa itu. Tapi kita baca sejarah, kita baca sikit-sikit, kita dengar bahawa mereka ini pergi buat perjanjian dengan British, serah kuasa pada British, lantik British sebagai residen. Kemudian timbulkan isu surat, bahawa mereka tulis surat jemput sebagainya. Walaupun yang tulis surat itu adalah Rick dan Tan King Chim itu, tapi kita tak mau menyalahkan mereka, kita nak menyalahkan Raja Abdullah ni juga. Itu saya kata tidak kena pada tempatnya, kerana Raja Abdullah ni dalam konteks itu, dalam konteks peristiwa saya cerita adalah sebahagian daripada mangsa konspirasi. Tak kira lah dia buruk, jahat, apa lemah dan sebagainya, tapi dia menjadi mangsa pada konspirasi tersebut. Dan kemudian dia menentang sebab itu. Sehingga menyebabkan dia disingkirkan, dibuang ke Seychelles, Pulau Seychelles. Itu sejarah yang berlaku. Tapi dalam konteks buku teks kita, buku-buku rujukan, elemen-elemen keganasan British ini tak dibincangkan. Ada satu tesis peringkat PhD yang ditulis oleh sarjana dari Barat, dia bandingkan pembunuhan di Perak. Pada masa itu berlaku perang di Perak. Ini satu elemen yang baru juga nak jelaskan anda. Perang Perak ini adalah ciptaan British. Dia sama seperti Daurat. Dia di-create oleh British. Dia tak ada perang pun sebenarnya. Pembesar tak menentang British. Mereka cuba pergi ke London untuk menggunakan saluran undang-undang secara rasmi. Guna peguam dan sebagainya. Tapi British mencari jalan untuk meng-create satu perang. Dinamakan sebagai Perang Perak, bertujuan untuk menghapuskan semua kelompok. Dan kemudian British bertindak kejam untuk membakar kampung-kampung, membunuh beberapa orang yang didakwa, kemudian menghukum bunuh dan sebagainya apa semua. Dan menghapuskan semua sekali kelompok yang ada masalah dalam usaha British untuk mendapatkan kuasa di Perak tersebut. Bagaimana British dapatkan kuasa di Perak? Dia guna alasan apa? Alasan kelompok-kelompok kapitalis. Baca berapa banyak syarikat, berapa banyak persatuan-persatuan kapitalis ini, Eropah dan Asia yang telah menghantar surat ke London dan sebagainya, ke Singapura dan sebagainya, menuntut supaya Perak ini dijajah secara langsung. Dan British dah menggunakan alasan tersebut. Alasan surat-surat tersebut 100 lebih daripada organisasi-organisasi. Kita kaji ke tidak peringkat ini? Ini masalahnya. Dan kenapa tak diceritakan dalam sejarah? Kerana sejarah dalam buku teks dia perlu untuk bersederhana supaya dapat mengimbangi perasaan marah orang dan sebagainya. Benda-benda yang sensitif. Tapi bila bercakap tentang sejarah perubumi, dia tidak perlu sensitif sangat pun. Kerana perubumi ini tak ada masalah. Nak kritik dia dan sebagainya, cerita dia mundur, malah dan sebagainya. Dia marah-marah sekejap, esok dia lupa. Itulah, anda fahamlah apa maksud yang saya terangkan. Okey, saya ingat itu sajalah kot. Ada apa lagi soalannya? Saya ingat itu sajalah. Mungkin soalan selepas ini kita boleh saya tengok balik dan jawab secara bertulis lah dalam Facebook. Saya pun dah rasa kering tekak dah ni sekarang ni, banyak bercakap. Jadi bagi saya itulah mesej terakhir saya nak sampaikan ialah kita bila bercakap sejarah ni kita memang kena berhati-hati dan kena betul-betul faham tentang peristiwa sejarah yang berlaku itu. Kita jangan cepat dan terburu-buru untuk membuat satu rumusan dan kita perlulah bersikap secara seimbang, adil terhadap watak-watak sejarah. Saya dah tekankan tadi, bila kita cerita tentang sejarah ni, tentang manusia-manusia, tokoh-tokoh, individu dan sebagainya, kita dalam proses untuk menjatuhkan pengadilan moral, adakah dia bersifat adil terhadap watak-watak tersebut? Kalau pengadilan moral itu kita jatuhkan secara tidak adil, misalnya seseorang yang tidak melakukan kejahatan, kita tuduh dia melakukan kejahatan disebabkan oleh sifat kejahilan kita, maka di situ kita telah memfitnah. Walaupun kita ahli sejarah ke, kita profesor ke apa semua, dalam kita tidak terpisah daripada agama dan elemen moral itu. Dari segi disiplin sejarah pun. Maka bila kita bertindak demikian, sebenarnya kita telah memfitnah manusia-manusia tersebut. Dan ini sebenarnya adalah suatu tindakan yang tidak wajarlah daripada kita. Dan ada
nilai moralnya tersendiri terhadap sikap kita yang demikian. Jadi sejarah ini bukan perkara biasa. Kalau nak tulis boleh, tapi kita haruslah betul-betul memahami, dan saya ingat ada satu tingkat perlulah juga untuk kita bertanyalah sedikit sebanyak dengan ahli sejarah. Jangan kita buat rumusan hanya kerana kita rasa itu adalah satu perkara yang telah orang bincangkan ataupun kita rasa itu yang sahaja betul. Sedangkan kita hanya membaca satu buku, dua buku, satu page akhbar dan sebagainya, ataupun kita copy daripada mana tempat, kemudian kita terus saja membuat satu rumusan. Dan saya perhatikan seolah-olah kita begitu yakin sekali bahawa kita ni betul-betul telah membuat rumusan yang objektif dan seimbang dan boleh dipertahankan. Saya ingat itu saja dah untuk malam ini. Terima kasih banyak pada anda semua. Minta maaf kerana sebenarnya nota saya ini sangat panjang. Bila saya cuba ringkaskan, dia jadi agak kelang kabut sedikit. Memang macam itu cara saya, selalunya panjang. Kalau dia masa sampai 3 jam pun saya tak akan habis kuliah. Jadi terima kasih banyak kerana sudi untuk mendengar sedikit wacana daripada saya pada malam ini, dan saya amat berharaplah supaya anda memahami apa yang saya cuba sampaikan dan memberi kesan lah, tidak pun sedikit kesedaran pada anda semua untuk lebih berhati-hati dalam memaparkan satu rumusan dan juga pengadilan moral dalam sejarah. Sehingga itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan kita berjumpa lagi insya-Allah dalam wacana-wacana yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.